بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kembali dalam My Quran Time kali ini Fazrul Ismail Ustaz ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Wa marhaban bikum. Welcome back. Alhamdulillah Ustaz. Mendengar pada surah Fatihah sebentar tadi itu dia mengimbau kembali kepada Makkahul Mukarramah dan sudah tentu bagi tuan-tuan yang berada di mana jua saya doakan dalam penuh barakah dan terus diberikan hati yang sentiasa dilekatkan, yang dilembutkan dengan Al-Quran, dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan pada hari ini kita ingin meneruskan pada surah Al-Haqqah dan juga surah Al-Ma'arij pada halaman 568. Dan selepas beberapa lama Ustaz ya tak dapat bersama, alhamdulillah saya daripada jauh sajalah ya melihat Ustaz Tar beraksi ya, Ustaz Tir bersama Prof Dr Sanusi, kita bersama Ustaz ya, kerana mesej Quran yang penting yang kita angkat bersama. Dan sudah tentu bagi tuan-tuan kita ingin terus pada hari ini dengan doa ringkas kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah kebaikan, keberkatan pada ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 568. Bermula daripada ayat yang ke-35 hingga 37, kita melihat kepada ancaman balasan bagi orang-orang yang celaka ataupun tidak bernasib baik di hari kiamat. Dan kemudian Allah menekankan kepada kita bagaimana menghadapi al-haqqah ya, hakikat hari kiamat itu dengan Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 44 hingga 52 betapa pentingnya menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai penyampai risalah keagungan Quran yang tiada keraguan. Kemudian kita akan teruskan dengan surah Al-Ma'arij pada pengenalan pada ayat 1 hingga 7, bagaimana permintaan agar disegerakan hari kiamat dan siksaan. Ini satu perkara yang perlu kita beri perhatian, jangan dilakukan. Dan ayat 8 hingga 10, kedahsyatan hari kiamat. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 35 hingga 52 hujung surah Al-Haqqah bagi memulakan My Quran Time kita pada hari ini, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Fazrul. Alhamdulillah. Balung kita. Masya-Allah. Lama Ustaz ni? Lebih 30 hari sebenarnya. Lebih Ustaz Faz. Subhanallah. Jadi setiap hari itu kami menunggu dan juga senantiasa walaupun berjauhan tapi berinteraksi. Alhamdulillah Ustaz. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah, sahabat Al-Quran semuanya, Al-Fadhil Ustaz Fazrul kembali sihat alhamdulillah wal afiah dan dapat meneruskan perjalanan khatam kita. Betul. Sekarang dah berada di juzuk yang ke-29. Saya sempat sebelum bersama dengan Fadhil Ustaz Faz pada hari ini, Ustaz Faz banyak kongsikan momen-momen ataupun suasana berada di bumi Makkah, bumi Madinah setelah kita 28 juzuk. Betul Ustaz. Divisualkan, maknanya Ustaz Faz berada di sana. Allah, satu-satu indah, sangat indah banget Ustaz Faz. Ya, amat indah. Dan itu tempat turunnya Al-Quran ya, dapat jejak balik di Arafah, Muzdalifah, di Mina semua tu. Itu mengingatkan balik kenangan tadabbur ini ya, yang harapnya bagi tuan-tuan juga sebahagiannya saya jumpa Ustaz ya, jumpa di tanah Mekah, Madinah, bergambar bersama tu. Dan saya tanyalah apa yang dapat daripada, boleh faham ke saya cakap ni? Alhamdulillah Ustaz, boleh faham. Kalau tak boleh faham, saya kena tukarlah cara bercakap selepas ni kan ya. Jadi terima kasih dan doakan sampai ke hujung Ustaz. Amin ya rabbal amin ya rabbal insyaallah. Mudah-mudahan jadi ibu ayah sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang pun saya kira ada sedang bersedia untuk menunaikan ibadah umrah,
Moga-moga dipermudahkan Allah SWT, dan moga-moga Allah SWT jemput kita semua untuk kembali untuk hadir menjadi tetamu Duyufur Rahman, tetamu Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan kita pada hari ini, bacaan kita akhir surah Al-Haqqah ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-52. Kita cuba baca dengan yang permulaan ini dengan taranum murattal sikah insya-Allah InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-35 hingga 52 untuk kita sama-sama menyambung Ustaz ya. Insya-Allah ya. Itu bacaan apa Ustaz? Sika kan. Ya, ayatnya pendek-pendek ya, dan memang tegas Ustaz ya. Ya, mesej yang nak disampaikan untuk kita ambil pelajaran pada hari ini menyambung kepada surah Al-Haqqah. Semalam ya kita dah tengok Ustaz ya bersama dengan Dr. Sanusi ya, dan kita sambung hari ini iaitu bagaimana ancaman Allah kepada mereka yang Allah telah nyatakan pada ayat 28 dan 29 kerana banyak harta dan banyak kuasa. Masya-Allah. Banyak harta banyak kuasa ini tanggungjawab besar tuan-tuan. Bila saya jumpa Ustaz ni jemaah yang ambil pakej tinggi-tinggi, saya dah beritahu dah sebahagiannya lah. Sebahagian ni tak sempatlah jumpa semua ya. Kalau pakej tinggi banyak duit, tanggungjawab balik daripada haji ni lagi banyak. Subhanallah. Ya, pasal apa? Pasal Allah beritahu di sini bahawa orang yang banyak harta, banyak kuasa ini dia mula untuk menyatakan kalau ayat 34 ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Semalam kita sudah tengok. Iaitu mereka ini bukan sekadar tak nak bagi makan, tak nak tolong orang, dia menghalang orang untuk tolong orang miskin. Masya-Allah. Perkara itu pasal apa? Pasal bila dia kata silalah derma, kalau dia cakap begitu nanti orang tanya encik orang kaya, encik dah derma berapa? Kan, jadi dia tak nak ditanya begitu ya. Jadi akhirnya dia menghalang orang untuk memberi bantuan kepada orang yang miskin. Dan lebih daripada itu pada ayat 35 kesan daripada harta dan kuasa ini ya, falaisa lahul yauma hahuna hamim, iaitu maka pada hari itu tiada seorang pun kawan baginya yang dapat menolong. Tidak ada ya kawan yang hamim, yang rapat betul pasal dia ada kuasa, ada harta. Pada hari kiamat nanti al-haqqah ya, hari yang penuh dengan kebenaran, tak ada orang nak cakap tak ada dah tukang-tukang kipas, follower nak like apa semua, tak ada dah. Kerana apa? Kerana pada waktu itu masing-masing amat bergantung kepada amal masing-masing, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'amun illa min ghislin. Makanannya Ustaz? Ya, ghislin. Allah. Ghislin ni kalau kita buang sesuatu dalam singki kan, yang keladak-keladak tu, itu ghislin ya. Dan lebih daripada itu ada yang kata bahawa itu adalah darah bercampur nanah. Makanan kepada siapa? Orang yang dekat dunia ini dia memang makanannya enak-enak tuan-tuan ya, tetapi bila nak bagi pada orang lain tidak, dia menghalang orang lain bagi, dan dia sendiri pun tidak suka hartanya itu ya. Kalau kita tengok pada semalam berkaitan dengan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya la yaquluhu illal khati'un, tidak makan ya ghislin ini ya, yang bernanah, yang busuk, keladak ini, kecuali orang yang khati'un. Khati'un ini adalah orang yang berbuat salah ya, di mana fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun ya. Allah bersumpah dua kali di sini, ayat 38, ayat 39. Selepas Allah bercakap orang kafir ini dia buat silap, dan Allah bersumpah apa yang kamu lihat, apa yang kamu tidak lihat. Kamu lihat mungkin Nabi Muhammad, tapi yang kamu tidak lihat ialah ada Jibril, ada Allah yang sebenarnya memberi wahyu untuk Nabi cakap ya. Yang Allah kata innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya benar-benar perkataan daripada rasul yang mulia. Ini adalah sumpah Allah. Dalam surah Waqiah pun sama Ustaz ya, bila Allah bersumpah dengan bimawaqi'in nujum ya, dengan bintang-bintang. Masa dekat Muzdalifah Ustaz ya, bila di Muzdalifah bila ingatkan daripada Arafah tu adalah kemah kan, rupanya tak ada apa-apa kan, terkejut juga dalam ihram itu. Tapi pada waktu itu bila dah tadabbur surah Waqiah, ingatlah waktu di Muzdalifah di tengah malam itu, carilah bintang. Rupa-rupanya bintang ni kena cari Ustaz. Kalau tengok macam tu saja, yang nampak ialah yang terbang tu rada ataupun pemancar elektrik satu ya, ataupun yang terbang itulah kan, yang bawa kamera tu kan. Kita ingatkan satelit. Jadi ingatkan itu bintang tapi bukan bintang. Jadi kena cari betul-betul satu, dan kena bagi masa. Bila bagi masa barulah nampak cantik. Dan dalam surah Waqiah Allah terus sahaja bawa sumpah bimawaqi'an nujum pasal nak cerita pasal Quran Ustaz. Masya-Allah. Quran ini dia kena bagi masa. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi surah Waqiah, rasanya hari akhir sebelum saya terbang tu ya, bagi masa. Kalau tuan-tuan bagi masa dengan Quran Time ini sejam saatnya, kita akan nampak wah bintang-bintang bergemerlapan di dalam Al-Quran. Tak bagi masa, memang kita tak nampak cahaya itu untuk memberi nur kepada hati kita. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan apa yang dilihat dengan yang tidak dilihat.
innahu laqaulu rasulun lin karim. Perkataan nabi ini adalah benar-benar yang mulia. Allah menggunakan perkataan qaul, bukan kalam. Pasal sebenarnya kalam adalah daripada Allah. Ini adalah kalamullah. Tetapi apa yang dinyatakan oleh nabi daripada perkataannya itu adalah daripada kalam Allah, bukan nabi yang buat-buat, ya. Wama huwa biqauli syair, bukan syair. Qalilam ma tu'minun, tetapi sedikit yang beriman kepada hakikat ini, maksudnya. Jadi bila orang itu dia tidak beriman kepada kebenaran rasul ini, dia menyebabkan dia jadi orang yang pentingkan diri sendiri, Ustaz. Ya, jadi bila dekat Mekah tu ada tandas, kawasan tandas, kita tahu dah itu tempat Abu Lahab dulu, kan. Allah hina sehina-hinanya orang yang sebenarnya asalnya mulia. Kerana apa? Tidak mengambil perkataan yang mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jawapan daripada Allah, ya, berkaitan dengan perkataan nabi yang dibawakan untuk kita dan disampaikan al-Quran ini. Ayat 42, ayat 43 untuk sama-sama kita baca sekali lagi untuk menjelaskan kepada kita Quran satu bukan syair, tetapi apa lagi sifat Quran yang perlu kita faham daripada ayat 42 dan 43 bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak pasak dua ayat Safaz, ayat 42 43 ya. Lama kita tak pasak Ustaz. Betul. Pasak. Ibu ayah, jom kita baca 42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan bukan pula perkataan tukang telik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Maksudnya sebenarnya apakah yang Allah sedang sampaikan? Ada psikologi manusia Ustaz, ya. Dia ambil peringatan daripada perkara yang pelik-pelik. Dia pergi jumpa bomoh, dia kata, tahu tak orang tu buat apa, ya, suami saya buat apa, isteri saya buat apa, pemimpin ni buat apa, boleh tak kalau bagi dia, kalau main bola tu Ustaz, ya, dia ni nanti akan ke kanan ke kiri. Peringatan-peringatan yang datang daripada kahin ini adalah tipu belaka Ustaz. Betul. Ya, dia kalau kena pun ada yang kata kalau katakan lahir pada bulan sekian, okey orang ni begini. Semua itu adalah buatan saja, ya, dia teka-teka sahaja. Tetapi yang sebenarnya pada ayat 42 ni Allah kata qalilam ma tadhakkarun, sedikit yang mengambil pelajaran daripada al-Quran. Ramai yang dia bergantung kepada kahin, ya, kepada bomoh, tukang telik. Jangan tanya, ya, sebenarnya nabi bukan tukang telik. Segala apa yang ada dalam al-Quran ini sudah cukup untuk memberi peringatan benda-benda yang akan datang, Ustaz, ya. Jadi saya ada juga jumpa orang-orang yang dia kalau nak tanya tu mesti tanya benda pelik-pelik, kan, soalan pelik-pelik. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila kita makin baca Quran, sebenarnya kita akan jadi orang yang tak payah tanya pelik-pelik, ya, subhanallah, kan. betul. Kita cukup je dengan benda keajaiban, kepelikan yang ada dalam Quran, dan ini sifat Quran itu sendiri. Dia akan menyebabkan kita cukup dah, ya, tak payahlah kita nak tahu tahun ini bulan 6 ini siapa yang akan menang bola contohnya, kan, tak payah, kan. Kita rasa benda itu tidak membantu kita pun untuk mengambil pelajaran untuk maju ke hadapan. Tanzilum mir rabbil alamin, Quran ini diturunkan daripada Tuhan sekalian alam, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sempurna, jadi Allah siap beri arahan lagi untuk kita, Ustaz. Betul. Allah ni Rabb, kita ini adalah hamba. Jadi bila kita dah sedar kita ini adalah hamba, kita akan perlukan kepada yang lebih berkuasa untuk menunjuk ajar kita. Sebabnya kalau pergi ke haji tu Ustaz, ya, kita perlukan pembimbing, kan. Betul. Pasal kita tak tahu Muzdalifah ni kat mana, kan. Bila tengok-tengok, oh, rupanya orang pakai, kalau lelaki putih Ustaz ni, rasa macam padang mahsyar, kan. Lebih kurang ramai bergelimpangan, dah ngantuk, tidur sana tidur sini. Tetapi kalau tak ada pembimbing, kita tak tahu apa yang perlu dibuat waktu itu.
rupanya kena kutip 70 anak batu contohnya kan. Lebih daripada itu, kita perlukan Tuhan yang memimpin kita bukan sekadar 5 hari pada haji ataupun di hidup beberapa tahun, tetapi untuk sampai di akhirat nanti. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan araja, iaitu naik. Perkataan ini yang kita akan lihat nanti dalam surah baru kita, iaitu surah Al-Ma'arij, tempat naik bagi para malaikat memberi laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ada kaitan dengan ayat 43 Ustaz ya. Yes. Tuhan yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang samalah yang akan menjaga kita dan ingin mendengar ataupun mengetahui laporan tentang apa yang kita buat. Jadi pastikan kita selalu bersama dengan Al-Quran. Ayat 44 itu dinyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, iaitu apa? Sekiranya dia adakan perkataan di atas nama kami pasti pegang tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya. Orang yang tulis buku Ustaz ya, tak ada cakap kalau saya silap, silalah pancung diri saya. Tak ada begitu kan. Tetapi ini kerana bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi qaul, bercakap, qala, tetapi qala itu isinya itu daripada kalam, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita juga Ustaz ya, kita bercakap perkataan kita, tapi kita tak boleh buat-buat. Cakap Allah cakap gini-gini, kita mesti ambil terus direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah satu kes di Arafah kan, orang nak pergi Mina kan, kan ada nafas awal, nafas tani. Ya, nak balik awal sikit ataupun kemudian. Tapi ada seorang ni dia cakap, siapa yang nafas awal takut isteri. Kan. Dia cakap gitu kan. Lepas tu saya dengar, dan saya kata okey tak apa, kita tadabbur satu ayat. Bila tadabbur ayat tentang surah Al-Baqarah berkaitan dengan boleh nafas awal, nafas tani, yang seorang ni dia kata, "Oh lama saya rasa bersalah lah Ustaz." Kan? Pasal apa? Pasal rupanya Allah izinkan, tak ada dosa, tak ada kurang pun awal ataupun thani. Yang kedua, ya, balik awal daripada haji itu, daripada Mina. Jadi nak ceritanya, bila ada Quran ini, dia akan menyebabkan kita ini tidak buat sangkaan-sangkaan. Dan ini pelajaran untuk tuan-tuan terus committed dengan Quran. Dan kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Tentang Al-Quran, inilah Al-Quran sang pembela ataupun sang pembeza. Seluruh alam semesta diam untuk mendengarnya dan membuatkan telinga yang mendengarnya menjadi terhibur. Inilah Al-Quran, sebuah sinar yang memenuhi cakrawala. Tadi saya sebut bintang-bintang tadi kan, kan? Dan sinar yang membangkitkan kerinduan, etika ataupun akhlak kita yang indah pasti terkandung di dalam Al-Quran. Inilah Al-Quran. Maka syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada awal sehinggalah ke saat ini kita berada di juzuk yang ke-29. Kita berada di penghujung, namun biarlah ianya menjadi permulaan untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Safaz ya, dan amat indah Ustaz ya sebenarnya Quran. Betul. Dan bila kita mendengar, kita belajar kat sini, persediaannya penting Ustaz ya, terutama kalau yang pergi umrah haji tempoh hari, bila buat persediaan kat sini. Saya tanya kepada yang dah ikut Quran Time, bila dah sampai sana apa kesannya. Ada yang dia kata adalah beberapa perkataan yang pernah tadabbur itu bila dengar imam baca, ya, dia terimbau dan juga dapat menghayati solat itu Ustaz. Ingatkan Pak Arab dia yang biasa tergenang air mata, yang apa sesama, bukan sesama pasal sakit tu kan, sesama kerana menghayati Al-Quran. Rupanya boleh sahaja bagi orang yang apa lidah Jawa ke lidah apa sekalipun boleh
menghargai Quran bila dibacakan oleh imam Masjidil Haram ya ataupun imam Masjid Nabawi tersebut Ustaz. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang kita nak bina bukan sekadar di Mekah Madinah, di dalam hidup kita di Malaysia, di mana saja, Singapura, Indonesia, Brunei, semua seluruh dunia. Allah nyata tadi Ustaz ni pada ayat yang ke-48, wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Orang yang bertakwa ya, bila dia nak dia ada banyak masalah tapi dia nak minta Allah tolong. Macam tadi Ustaz ni bila cakap pergi haji ni, dia ada masalah macam-macam kan. Kalau orang yang ada cabaran, masing-masing ada package masing-masing. Tapi pada waktu itu doa. Kan, nak pergi tandas ke, sempit ke, panas ke, apa sebagainya, doa. Dan ini sebenarnya tazkirah. Bila kita selalu dengar Quran, akhirnya dia akan mengimbau kita dan kita tidak mendustakan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Quran perlu terus kita baca dan kita dalami sedikit tajwid pada hari ini Ustaz. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Afan. Subhanallah, kita nak singgah sekejap di ruangan tajwid kita hari ini. Kita nak pelajari ataupun kita ulang kaji huruf ain, huruf yang selalu kita jumpa. Mari kita saksikan ayat fokus kita, iaitu dalam ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Sadaqallahul azim. Dua ayat yang akan kita baca sekejap lagi berakhir dengan huruf ain, iaitu waqi', dafi' dan juga bi'adzabin. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, kita kenal pasti huruf ain di tengah halqum kita. Ai, au, an, ain, un, a, i, u, a, u, i. Kita kena cuba ambil huruf ain tu, semua baris kita cuba. Baris atas, baris depan, tanwin, sabdu, matikan dia, matkan dia. Kita kena latih supaya dia bunyi kan. Dia tengah halqum kita ni ya. Jadi kena hati-hati. Waqi', dafi'. Jadi macam mana tu otak nak cuba semak dengan guru kita lah. Kita semak bacaan talaqi dengan guru kita, moga-moga bertambah baik insya-Allah bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Selamat mencuba. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar. Terus kita committed Ustaz ya dengan Quran ini di mana jua, dan ia menjadi sebagai panduan untuk kita berhadapan dengan dunia ini dan juga al-haqqah, iaitu peristiwa kebenaran, iaitu hari kiamat nanti. Dan di hujung ayat yang ke surah al-haqqah ini Allah kata bahawa orang yang mendustakan itu dia akan rugi pada ayat yang ke-50, kerana tidak mengambil kalam Allah yang disampaikan melalui qaul Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana wa innahu lahaqqul yaqin. Allah ulang balik apa yang kita belajar pada awal surah al-haqqah Ustaz, iaitu bahawa haqqul yaqin itu adalah keyakinan yang real, ya, hakikat yang sebenar-benarnya bila berlaku hari kiamat tersebut. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mengapa ayat ini macam sama dia hujung surah Waqiah? Ya, surah Waqiah pun sama juga. Di sini Allah cakap bahawa sila sucikan Allah, tapi bukannya sekadar Allah bercakap pasal Allah di sini. Allah bercakap pasal Rasul dan Quran. Rasul dan Quran ini tidak boleh dinafikan. Ada orang dia tak percaya Rasul, tak percaya Nabi, tak ada hadis sunnah, tak nak. Ya, dia nak Quran sahaja. Tapi sebenarnya menafikan Rasul ataupun menafikan kepada Quran itu sendiri sebenarnya menafikan kepada Allah yang sempurna yang menghantar utusan untuk kita besarkan pada setiap kali kita rukuk Ustaz ya. Kita rukuk, kita baca itu sebenarnya tanda bahawa saya akan ikut kepada Rasul dan juga ikut kepada Quran. Quran dan sunnah, dua-dua itu diambil sekaligus sebagai persediaan menuju kepada al-haqqah, kebenaran hari kiamat itu. Jadi apakah cara untuk kita pastikan kita ini bertanggungjawab? Kita ada surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, untuk kita baca ayat 1 hingga 10, di mana ia ada kaitan dengan kita bertanggungjawab Ustaz ya. Setiap masa malaikat menghantar laporan kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 1 hingga 10 kita mulakan bacaan pada hari ini. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, yang begitu bersemangat dengan Al-Quran, sehingga ada sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Faz, Puan Siti Zawiyah Abdul Jalil, sedang khusyuk menonton, elektrik terputus pula. Allahu akbar. Tak apa. Ujian. Tak apa, singgah dekat FB sekejap untuk ikuti, dan malam ini ada ulangan dan juga pagi besok. Baik. Jadi kita nak teruskan bacaan kita dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 surah Al-Ma'arij. Kita cuba dengan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 1 hingga 10 daripada surah yang ke-70, surah Al-Ma'arij, ya, surah tempat naik bagi para malaikat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya nanti kita bincangkan. Kita mula dengan ayat yang pertama Ustaz, ya. Bila di hujung ayat 52 itu fasabbih bismi rabbikal azim, Allah suruh kita bertasbih, ya. Bacaan inilah yang kita baca waktu rukuk, ya. Subhana rabbiyal azim, ya. Kita mungkin tambah dengan wa bihamdi, kerana hari akhirat, Rasul, Quran, ianya adalah tanda kita membesarkan ataupun menyucikan Allah. Kalau kita tidak buat persediaan ke akhirat, tidak buat persediaan Quran, tidak mengkaji surah ataupun sunnah dan sirah Rasul, sebenarnya itu tanda bahawa seseorang itu tidak menyucikan Allah sebenar-benarnya. Itu konteks ayat yang kita bincang pada surah Al-Haqqah. Pada ayat nombor 1, siapakah mereka yang tidak menyucikan Allah ini? Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', iaitu bertanyalah seorang penanya tentang azab yang pasti berlaku. Ya, Allah menggunakan perkataan sa'il. Dia boleh saja orang beriman, orang Islam saja, sa'ala muslim ke mukmin ke, tetapi Allah guna sa'ala sa'il ini. Orang ni bertanya sekadar nak bertanya, Ustaz. Bertanya untuk menyindir, untuk memperolok-olokkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hari kiamat tu bila? Kan yang kata nak jadi tu bila? Tak jadi-jadi pun 2020, 2022, dah 1400 tahun tak jadi-jadi pun. Kalau ada orang yang bercakap begitu, itu namanya sa'ala sa'ilun. Dia tanya bukan untuk tahu jawapan, tapi dia bertanya untuk menyindir, Ustaz. Kita kena jaga-jaga.
Ya, daripada ayat nombor 1 ni saja kita dah tahu bagi ibu ayah tanya anak nak dapat maklumat dengan tanya bila nak buat kerjanya, dah berapa tahun dah. Berapa tahun. Allah. Menyindir itu dia adalah satu perangai bukan orang yang benar-benar. Kalau kita belajar dalam surah Al-Hujurat, ya, bahawa menyindir itu bukan sifat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita kena jaga perkataan kita, dan ini dirakamkan pada ayat 1, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', tentang azab yang pasti berlaku. Ya, lil kafirin laisa lahu dafi', bagi orang-orang kafir, ya, iaitu azab disediakan buat orang kafir, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Ini adalah hakikat. Bila kita lihat ayat ini, ustaz ni mengingatkan pada saya, jangan kita mengkufuri kepada hari kiamat. Dalam konteks ini kafir general, umum, tetapi kita bercakap tentang ada orang yang dah buat persediaan ke tak untuk hari kiamat. Kan, adakah saya dah buat persediaan untuk menabung untuk pergi umrah ataupun haji? Pasal saya ni ada duit, sepatutnya sayalah yang paling awal pergi haji. Contohnya begitu, ustaz ni. Pasal ini pun saya dapat bila sampai ke Mekah, tanya orang tu, rupanya ada orang yang dia dah 10 tahun lepas menabung. Allah. Pasal dia kata yang penting saya kalau sewa rumah ke kereta dah habis bayar, tetapi yang pastinya saya nak simpan untuk pergi haji. Contohnya kan. Ini orang yang berfikir haji adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Betul. Bukan sekadar cakap apa istilahnya istitaah itu, mampu. Kalau mampulah kan. Belum sampai seru je. Belum sampai seru kan. Ataupun tengok saya dulu dapat 2061 je kan. Kata ini 2061 lah kot. Tengoklah keadaan kan. Betul. Duit dah ada pun ya, tapi tunggu, rupa-rupanya boleh sahaja bertanya balik kepada tabung haji, kepada travel agent ke, saya rasa saya ada lebih sikit, saya rasa saya nak utamakan haji saya. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Baik, minallahi dzil ma'arij, pada ayat yang ketiga Allah menyatakan azab yang disediakan ini daripada Allah yang menguasai tempat turun naik. Ya, ma'arij ini tempat turun naik, iaitu tempat malaikat menghantar laporan dan mendapat perintah daripada Allah untuk dilaksanakan di atas muka bumi. Ini ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruh, siapa yang naik kat situ? Malaikat. Dan ketuanya siapa? Ar-Ruh, nama lain bagi Jibril. Ilaihi fi yaumin, ya, kadarnya hari tersebut ustaz ya, 50,000 tahun, sama dengan satu hari dalam perjalanan itu. Jadi dia punya dimensi masanya itu berbeza. Macam kita lah ustaz ya. Kalau katakan kita di alam dunia dengan di alam barzah berbeza. Kita di alam rahim pun berbeza. Rasa di alam rahim tu macam kejap je. Kejap je kan. Tapi ibu yang mengandung di alam dunia ni 9 bulan 10 hari tu dia rasa macam lama contohnya kan. Belum cakap itulah kalau orang yang apa lumba lari kan, baru ni ada pelumba lari kan. 10 saat bagi dia, masya-Allah, dengan 12 saat itu menang dengan kalah. Tapi bagi saya kalau lari tu kan 20 saat pun tak sampai-sampai lagi, contoh 100 meter. Jadi nak cerita tentang betapa masa ini berbeza-beza kadarnya, dan Allah beritahu ini untuk apa? Fasbir sabran jamila. Kan, bersabarlah. Betul. Ya, nasihat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan orang mempersoalkan hari kiamat, tak percaya apa sebagainya, memperkotak-katikkan Islam yang dibawakan, sabar. Dengan sabar yang dinyatakan oleh Imam Tabari, sabran jamila ni maksudnya sabar tak putus asa Ustaz. Allah. Kalau putus asa, kawan saya yang pergi haji tu yang melecur kat tangan kat kaki dia, dua-dua tak boleh jalan kan. Mungkin dah kata kalau macam ni saya give up lah. Tak nak pergi jamrah lah. Betul. Kan. Duduk je lah kat sini dah sakit. Tetapi tengok kekaguman pada jemaah haji ini, ia ada kaitan juga dengan kesabaran Nabi lah Ustaz. Nabi tu kalau pergi ke Taif kan 60 km berbukit. Lepas tu kena baling batu. Betul. Ya. Memang kalau bukanlah nasihat sabar tanpa putus asa, rasanya dah habis lah. Betul, balik rumah. Betul, di empat bukit apa tu yang mengofferkan tu kan. Ya, nak malaikat offer untuk dihempapkan. Jadi ini adalah pelajaran untuk siapa? Allah. Untuk kita juga. Nak siapkan keluarga kita untuk ke hari kiamat, masuk syurga. Dia kena sabar sikit Ustaz ni, kejut anak ke, baca Quran ke, semua perlukan sabar yang tak putus asa. Ada juga sabar tapi sabar je lah. Kan, sabar je lah. Dah dekat Mekah kan, nak buat macam ni takkan nak balik. Dia buat lah dengan muka muncung-muncung je. Ya. Jadi bagi ayah, bagi ibu, bagi pekerja, kita nakkan sabar yang cantik lah Ustaz. Tak adalah sabar muka begitu kan.
kita tidak mahu, dan harapnya kita dapat daripada ayat yang kelima ini. Mereka menyatakan apa pada ayat yang keenam, innahum yarawnahu ba'ida. Dia cakap bahawa hari kebangkitan ini adalah jauh. Allah kata wa narahu qariba, ayat yang ketujuh, dekat. Masya-Allah. Mak akan cakap kan, dah dekat dah exam tu kan, walaupun bulan 12 sekarang bulan 8 contohnya, memanglah mak 4 bulan lagi, mak jauh tu kan. Ialah memang jauh ya, tetapi kalau katakan tak buat persediaan ya, yang jauh itu pun tak ada maksud, tak ada persediaan yang dibuat. Allah meletakkan qariba itu kerana ianya amat penting. Kita kena dekatkan dalam diri saya apa persediaan saya untuk keluarga saya, untuk diri saya. Moga-moga Allah ampunkan kita Ustaz ya, agar persediaan tak banyak kan, dosa banyak. Betul. Tapi kita harap Allah izinkan kita ini mengambil kiamat, kebangkitan ini perkara penting, bukan yang perlu ditangguh-tangguhkan, buat perkara kebaikan ditangguh-tangguhkan. Kita harap Allah jauhkan daripada kita. Amin. Kita baca ayat yang ke-8, 9, 10 untuk kita melihat babak tentang peristiwa hari kiamat yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita ulang bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat 8, 9, ayat 9 dan 10. Ramai sahabat-sahabat kita pada hari ini bercuti, Ustaz Faz. Sahabat-sahabat kita di Singapura. Sehari kebangsaan Singapura. Masya-Allah, kita ingin ucapkan selamat ya. Selamat hari ulang tahun Singapura. Moga terus bertambah barakah ya. Dan juga sahabat-sahabat yang menjadi tonggak ataupun terus bersama dengan Al-Quran agar terus bersemangat dengan hidupkan suasana Al-Quran, insya-Allah. Selamat insya-Allah. Kita nak ulang sekali lagi ayat yang ke-8, 9 dan 10. Betul, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bagaimana peristiwa hari kiamat itu, yauma takunus samaa'u kal muhl, iaitu langit itu seperti tembaga cair Ustaz ya, memang berantakan, dan juga gunung-gunung yang kuat itu akhirnya jadi seperti ain, iaitu macam kibas itu, bulu kambing tu macam terbang gitu saja kan. Allah gambarkan perkara ini, kita tak nampak lagi, tetapi ia qarib, amat dekat. Wala yasalu hamimun hamima, iaitu kaum kerabat ataupun kawan yang hamim ni maksudnya memang rapat Ustaz ya, tak bertanya-tanya dah, dia tengok-tengok begitu je dah. Kerana apa? Kerana pada waktu itu amat kelang kabut, tidak sempat dah ya. Kalau dekat haji tu Ustaz ya, bila dah lapar tu, dah lama sangat tu tak bercakap dengan orang sebelah pun, itu baru lapar 8 jam daripada Jeddah pergi ke Mekah. Yang sepatutnya mungkin 2-3 jam ya, tapi jadi sampai 10 jam itu. Pukul 7 sampai malam, pukul 4 pagi baru sampai ke Mekah. Dah tak bercakap dah kan. Belum lagi peristiwa ini yang kita doakan tuan-tuan, kita membuat persediaan yang terbaik agar laporan yang terbaik malaikat bawakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, pilih teman dan persekitaran yang dapat mendekatkan kita ke arah kebaikan, bukan yang menghalang kita daripada berbuat kebaikan yang kita belajar daripada awal ataupun hujung surah Al-Haqqah. Yang kedua, kita terus menyampaikan mesej Al-Quran dan risalahnya dengan ikhlas. Itu yang kita belajar daripada ayat 38 hingga 40, kerana itulah yang dibuat oleh Nabi. Walaupun digelar syair, penyair ataupun bomoh, Nabi terus dengan perkataan yang mulia, tidak kutuk-kutuk. Dan yang ketiga, tidak minta disegerakan azab, tetapi apa yang perlu kita sediakan, segerakan untuk bertambah amal kebaikan kita. Dan moga-moga keluarga kita semua tuan-tuan sekalian diganjarkan syurga yang penuh nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa di hujung ini, Allah mudahkan urusan kita beramal menuju hari yang pasti berlaku. Sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah kami, ibu ayah bertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ya Allah teman kami, sahabat kami yang membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Al-Quran teman kami serapat-rapatnya ya Allah, memandu kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita, menjadi orang yang sentiasa bersegera membuat persiapan menuju kepada al-waqiah, ya, bukannya kita banyak mempersoalkan bila. Dan inilah kesedaran dalam tabung gerakan al-Quran. Kita berjuang, kita sama-sama menyumbang dalam platform ini. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan, ya, saban hari ini ianya menjadi asbab untuk kita diterima Allah, ya, dan terus kita bukan menjadi golongan-golongan yang diancam dalam surah Al-Haqqah kerana menyimpan dan tidak mahu berkongsi rezeki yang telah diberikan. Moga-moga Allah terima amal kita, dan terus kita menyambung surah Al-Ma'arij besok, satu bahagian yang menarik, bagaimana kita nak menguruskan gelabah dan emosi yang sering koyak dalam kehidupan. Dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.